Ramai orang membeli jamu di bawah pokok, cuacanya redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu dicari, penyuluh hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat hadirin sekalian, saya Titi buat anda semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan keizinannya sebab peluang untuk menyampaikan pidato saya pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur kerana telah menjayakan program pada hari ini. Selawat dan salam buat junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga dan sahabat baginda. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Hadirin yang dimuliakan, bertepatan dengan tema program kita pada hari ini, maudhu pidato saya ialah ilmu penyuluh kehidupan. Seperti mana yang kita ketahui, manusia dilahirkan di alam dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka, dalam pandangan Islam, wajiblah ke atas setiap kita, tidak kira lelaki ataupun perempuan, untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu bagaikan pelita yang mampu menerangi kegelapan. Dengan ilmu, manusia dapat membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Hadirin yang dihormati sekalian, berbalik kepada surah Al-Alaq yang telah saya bacakan sebentar tadi, persoalannya, mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca? Bukan diperintahkan untuk menunaikan solat, puasa, zakat ataupun diperintahkan untuk menjalankan ibadah haji bagi yang berkemampuan seperti dalam rukun Islam? Jelaslah di sini menunjukkan bahawa sebelum kita beramal dan beribadah, hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Yang bermaksud, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Berdasarkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia menunjukkan bahawa akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karomah, yakni kemuliaan di dunia. Maka dengan itu, diangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang tidak alim. Hadirin yang dihormati, indikator saya yang kedua ialah kelebihan dalam menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis sahih Muslim yang menceritakan di dalam sebahagian matanya akan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan baginya ke syurga. Tidaklah satu kumpulan itu berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabnya, yakni Al-Quran, dan mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Jelas di sini menunjukkan bahawa yang pertama, orang yang berusaha mencari ilmu, sama ada ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kedua, orang yang berada di majlis ilmu untuk menuntut ilmu akan sentiasa dinaungi sayap malaikat dan didoakan agar sentiasa dicucuri rahmat.
Ketiga, orang yang berada di dalam majlis ilmu untuk menuntut ilmu nescaya akan didoakan keampunan oleh penghuni langit dan bumi, termasuk ikan yang ada di dalam air. Keempat, para ulama yakni ilmuwan adalah pewaris para nabi kerana para nabi mewariskan ilmu, bukan harta, kerana harta boleh habis sedangkan ilmu sentiasa berkembang. Kelima, orang yang mencari dan menuntut ilmu bermakna ia telah mengambil bahagian sangat besar daripada harta yang diwariskan oleh Nabi. Dan yang terakhir, menuntut ilmu adalah suatu ibadah dan dianggap berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di dalam sabilillah sehingga dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan, tanpa ilmu, pelaksanaan sesuatu ibadah itu akan menjadi cacat. Rukun solat seperti rukun yang ditinggalkan menjadikan suatu ibadah itu terbatal. Orang yang berilmu akan dipandang tinggi di sisi masyarakat. Masyarakat sedar bahawa seseorang yang berilmu akan memberi manfaat kepada orang lain. Tuntutlah ilmu yang berguna dan sebarkan ilmu yang dipelajari kepada orang ramai. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu dapat membantu diri kita dan orang lain. Berguru ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Akhir kata, saya mengharapkan pidato yang saya sampaikan pada kali ini sedikit sebanyak dapat memberikan semangat buat kita semua untuk terus berusaha dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.